Selamat sejahtera kepada Prof. Madya, Dr. Ong Hai Yao dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah Tokoh Falsafah. Sebagai kumpulan tiga, kami diberi tajuk dan ingin membentangkan tentang Plato. Nama saya Bala Hariharan Dewan, anak lelaki Manimaran, nombor metrik 2210188, ingin memberikan pengenalan tentang Plato. Nama sebenar Plato ialah Aristocles of Athens. Beliau dilahirkan sekitar pada 428 hingga 427 sebelum Masihi di Athens. Beliau pula meninggal dunia pada 348 hingga 347 sebelum Masihi pada usia 80 tahun. Beliau merupakan anak lelaki dan anak kelima bagi Ariston, bapanya, dan Periktion, iaitu ibunya. Keluarga Plato adalah bangsawan dan terbilang. Pihak bapanya mendakwa keturunan dari Tuhan Poseidon dan sebelah ibunya adalah berkaitan dengan pemberi undang-undang Solon. Plato merupakan ahli falsafah Yunani purba dan juga merupakan pelajar kepada Socrates dan guru kepada Aristotle. Plato juga merupakan pengasas akademi di Athens yang turut menjadi asas pembukaan institusi pengajian tinggi pertama di Barat. Beliau juga terkenal sebagai pengarang karya falsafah yang mempunyai pengaruh dan tiada tandingannya. Karya keseluruhan Plato dipercayai telah bertahan utuh selama lebih dari 2400 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amin Hussein bin Ahmad Yusof, 2210104. Okay, kita masih dalam pengenalan. Saya akan menerangkan tentang tradisi Plato. Pada zaman pertengahan, Plato terkenal melalui terjemahan Latin, iaitu terjemahan Arab dan ulasan. Pada zaman Renaissance, ketika orang Yunani menjadi lebih akrab, jauh lebih banyak sarjana mempelajari Plato. Sejak itu, dia mempunyai pengaruh terhadap matematik dan sains, moral dan teori politik. Yang kedua adalah Raja Falsafah. Plato berpendapat bahawa lebih penting untuk mendidik calon negarawan. Dia juga mendirikan sekolah untuk pemimpin masa hadapan yang dipanggil akademi. Dinamakan taman di mana ia berada. Republik Plato juga mengandungi risalah mengenai pendidikan. Plato juga terkenal sebagai bapa idealism dalam falsafah kerana idenya elitis dengan Raja Falsafah sebagai penguasa idea. Plato juga mungkin terkenal oleh pelajar kolej kerana perumpamaannya tentang sebuah gua yang muncul di Republik Plato. Selamat sejahtera semua. Nama saya Yuan Raj, anak lelaki Murugan, dan nombor metrik saya 2210191. Hari ini saya nak bentangkan tentang sumbangan Plato. Antara sumbangan Plato ialah dialog dan dialektik, lepas tu teori idea, lepas tu anamnesis, lepas tu pencarian metodologi untuk pengetahuan, seterusnya bahagian jiwa manusia, tambahan pula konsep negara yang ideal, dan akhir sekali kritikan terhadap seni. Saudara semua, mari kita tengok secara mendalam tentang dialog dan dialektik, iaitu sumbangan Plato yang pertama. Okey, cerita yang digunakan oleh Plato dibenarkan untuk mendedahkan pemikiran Sokratik dan kemudian yang Platonik. Okey, Sokratik ialah role model ataupun nak cakap ideal kepada Plato. Okey, teknik ini berhadapan dengan karakter idealisme Plato sedikit dengan ketelitian dalam analisis isu-isu yang ditimbulkan. Seterusnya memberikan pemikiran falsafah atas dialektik dan naratif yang tidak terperangkap dalam pameran sederhana postulatis dan idea-idea abstrak, tetapi boleh juga dipindahkan ke satak sebenar. Okey, dalam ni kita nak tengok macam mana Plato menggunakan dialog beliau, lepas tu dialektik beliau. Memang hebat gila. Hebat gila Plato sebab beliau memberikan banyak dialog ataupun menaratifkan satu cerita yang agak baik untuk menekankan tentang falsafah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Ashraf. Idea menafikan sesuatu realiti mutlak dunia yang kita huni sebahagian besarnya sumbangannya didasarkan pada teori idea. Menegaskan bahawa setiap perkataan denominasi mewakili sesuatu tidak merujuk
secara khusus tetapi pada versi yang lainnya. Plato mengembangkan mitos gua di mana lelaki dirantai di dalam gua melihat di hadapan mereka bayang-bayang yang mewakili sesuatu. Anamnesis, istilah yang digunakan dalam sains kesihatan sebagai upaya jiwa untuk mengingat pengalaman dan pengetahuan terdahulu yang dilupakan ketika meninggalkan tubuh dan memasuki satu lagi. Pengetahuan adalah kenangan yang telah diperoleh oleh jiwa dalam tahap sebelumnya, merupakan pendekatan kepada bentuk idea setiap elemen yang ada. Pencarian metodologi untuk pengetahuan. Sains yang dikendalikan sehingga kini iaitu geometri, aritmetik, astronomi dan keharmonian adalah bidang penyelidikan asas dalam kampus. Kedua, ia mengembangkan dan memperbaiki teknik dan mengajar yang ada sekarang. Teori dan penerapan hipotesis telah diperbaiki untuk memberikan satu tahap kekuatan untuk menjadi sebahagian daripada semua penyelidikan. Bagi bahasa Yunani, hipotesis mestilah menjelaskan benda yang fakta. Seterusnya, bahagian jiwa manusia, iaitu memisahkan sebenar dalam dua dunia bertentangan, positif yang diwakili oleh jiwa yang dapat difahami dan negatif iaitu badan, bumi yang masuk akal. Lelaki terletak di ketinggian kepala dan keberanian di dada dan selera di kawasan rendah dalam. Bagi lelaki yang mesti mentadbir, Plato menganjurkan orang yang akan menguasai akal dan kebijaksanaan atas impas lain yang sentiasa mencari kebenaran. Okey, nama saya Syarazim bin Atabar, nombor metrik 2210-156. Sekarang, konsep negara yang ideal. Dalam karya The Republic, Plato membezakan tentang unsur-unsur yang akan membentuk model negara-negeri yang sesuai, seperti Ibu Utopia. Membahagikan struktur negara kepada 3 kelas utama: penjaga golongan elit, tentera dan rakyat jelata, serta 3 bentuk kerajaan: monarki, oligarki dan demokrasi. Tahap pendidikan, golongan elit mestilah ideal untuk dapat memerintah dan tidak boleh ditinggalkan di tangan orang ramai. Membolehkan beberapa fleksibiliti sosial kerana apa yang dicadangkan menjadi senario yang ideal dan realiti menyatakan struktur negara yang berbeza. Kritikan terhadap seni. Socrates yang menubuhkan konsep kecantikan yang ditawarkan oleh seni untuk puisi sebagai pengganggu dan kekurangan kebijaksanaan. Mengekalkan kedudukan kritika terhadap seni rupa, mengutuk mereka sebagai representasi palsu realiti yang tidak melakukan apa-apa tetapi memberi makan selera manusia yang paling negatif. Dalam konsep ideal, Plato menganjurkan mengusir para penyair dan tukang kerana perdagangan ini tidak menambah banyak dalam mencari pengetahuan dan kebenaran pihak manusia. Kesimpulannya, Plato merupakan tokoh yang disegani. Beliau menegaskan kecenderungan manusia terhadap rasuah politik yang disebabkan oleh kerajaan. Plato juga berpendapat bahawa mereka memerintah bukan untuk keseronokan peribadi tetapi demi negara. Selain itu, Plato mengkritikkan pelbagai bentuk pemerintah. Beliau mula mengetepikan demokrasi yang merupakan sejenis regimen otoritarisme yang lebih kurang sama dengan pemerintah tentera. Rejim yang terburuk ialah kezaliman yang mana keinginan pemerintah mengikut hati menjadi undang-undang dan tiada penghalang untuk sembarangan. Plato juga menubuhkan akademi yang merupakan sebuah sekolah yang pertama di Athens untuk melatih dan mendidik golongan belia. Plato juga memberi sumbangan dalam bidang matematik. Cara dia telah diguna pakai sehingga masa kini. Plato mengubah suai konsep matematik sendiri iaitu dalam teorem Pythagoras yang akhirnya sangat berguna pada masa kini. Berikut merupakan senarai-senarai rujukan yang telah kami guna dalam tugas ini.